akhir zaman ini. Sebagaimana orang jahiliah dulu dia bunuh anak hidup-hidup. Sayyidina Umar sendiri pernah membunuh anak dia hidup-hidup. Dia menangis semua kalau fikir dia bunuh anak dia hidup-hidup. Dua perkara, tadi kata kadang-kadang aku tersenyum, kadang-kadang aku bersedih. Sahabat tengok Sayyidina Umar ni kadang-kadang dia senyum, kadang-kadang bila dia bersendirian dia sedih. Bila tanya dia pasal apa yang kamu sedih wahai Umar? Aku sedih bila aku melihat, aku teringatkan bahawa aku telah menanam anak aku hidup-hidup. Yang tolong dia gali kubur dia itu, gali lubang tadi anak perempuan dia sendiri. Anak perempuan dia tolong dia campurkan. Ayah nak buat apa ni, dia tak jawab pun. Selesai dia lubang tadi dah sempurna, dia ambil anak dia tadi lubang dalam keadaan hidup-hidup. Aku masih melihat, kata Sayyidina Umar, ada apa debu-debu ataupun soalan pasir tadi yang masih bergerak, kerana anak dia minta tolong dengan dia. Dia sedih mikirkan apa amalan yang telah dibuat pada zaman jahiliah. Dan apa yang dia membuatkan dia tersenyum? Kata Umar, aku tersenyum bila aku fikir dulu aku buat berhala daripada isi daripada buah kurma. Aku membentuk isi tadi menjadi kepala dia, menjadi tangan dia, menjadi kaki dia. Kemudian bila aku pun sebab dia Sebab bila aku rasa lapar, aku pun patahkan kepala dia balik. Aku pun makan, patahkan tangan dia, patahkan balik benda yang aku sebut tadi. Bodohnya aku, kata Allah. Jadi dia tersenyum, dia geli hati tengok amalan yang dibuat pada zaman jahiliah. Zaman dulu orang bunuh anak hidup-hidup, terutamanya anak perempuan dibunuh secara hidup-hidup. Kerana hinanya orang perempuan pada ketika itu sebelum kedatangan Islam. Hari ini kita dah tengok terzahirnya fitnah. Ini kita kata tanda-tanda kiamat. Terzahirnya fitnah bahawa orang mampu, seorang ibu, seorang ayah mampu untuk bunuh anak dia sendiri. Berlampau anak yang dilahirkan yang luar nikah telah dibunuh oleh ibunya sendiri. Bahkan pada ketika ini tidak lagi ada erti lelaki ataupun perempuan. Jahiliah dulu dia bunuh anak buah tadi. Tapi jahiliah zaman sekarang, anak lelaki ke puan tutup mata. Itu kata jahiliah zaman sekarang ni. Jahiliah moden, dapat anak perempuan pun dibuang, dapat anak lelaki pun dibuang juga. Berapa banyak kes-kes pembuangan anak yang telah kita dengar di dada-dada akhbar, di dalam berita dan sebagainya. Semua betul-betul kejahilan zaman dulu. Allah Subhanahu wa ta'ala telah membiarkan di akhir zaman. Tanda-tanda yang sangat besar tentang bahawa yang umur dunia ini dah berada pada umur. Kadang-kadang syaitan lalaikan kita daripada benda-benda ini supaya kita tidak ada memfokuskan masa kepada untuk urusan-urusan akhirat, untuk zikir kita, untuk sembahyang kita. Syaitan letakkan tamannya ni cita-cita panjang lagi. Saya ni ada lagi muka-muka, saya ni ada lagi 10 tahun lagi. Bentuk cita-cita. Dan kebanyakannya urusan-urusan hari ni pun, urusan ada bentuk-bentuk muamalah hari ni pun dia menjurus kepada itu. Contohnya simpanan kita menjurus kepada berapa tahun nak simpan? Simpan untuk 15 tahun lagi. Dari 15 tahun nanti boleh ambil. Cita-cita dia nak hidup lagi 15 tahun ni. Sebab apa? Ini 15 tahun aku simpan. Sebulan RM50, nak suruh beranak nak ambil lepas 15 tahun nanti. Seolah-olah dia akan hidup 15 tahun lagi secara confirm ni. Jadi tamaniyat cita-cita ni dia datangkan nak suruh kita amalkan kehidupan akhirat. Kemudian kata Rasulullah, wa yaksurul haraj, dan akan banyaklah haraj. Maka sahabat Nabi SAW bertanya, apakah yang engkau maknakan, maksudkan dengan haraj ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah SAW, al-qatlu wal-qatlu, peperangan, pembunuhan, matinya orang Islam, matinya orang kafir adalah satu benda yang biasa. Berlaku pengumuman berani mati, habis mati. Segelik mata 40 orang, 60 orang yang menyama orang Islam itu adalah benda yang sangat berharga. Yang kalau orang Islam bunuh orang Islam, kalau ikut hukum Islamnya, kena sama ada dikisah, dibunuh balik dia. Kalau dapat kemaafan, pengampunan daripada ahli keluarga si mati, tak apa, didenda dengan dia, dibayar 100 ekor unta. 100 ekor unta yang ada ambil
40 ekor unta yang hamil, 30 ekor unta yang umur 2 tahun, 30 ekor lagi unta yang umur setahun dan sebagainya. Ada dia punya hak-hak dan sukatan. Itu nyawa seorang Muslim hari ini terbang gitu. Pembunuhan berlaku dengan berleluasa. Nak bunuh orang senang saja. Hari-hari kita baca, tengok dalam berita agama, bunuh ni, tok dalam bonek, bunuh macam ni, bunuh macam ni. Berbagai bentuk pembunuhan telah berlaku dan menunjukkan bahawa sendiri itu di antara tanda-tanda terakhir daripada tanda alamatul qiyamah, iaitu tanda-tanda qiyamah. Dan kalau kita baca dalam hadis, cuba kita tengok buku kitab 40 hadis tanda-tanda kiamat. Kalau kita nak tengok keadaan kita supaya kita ingat pada kehidupan akhirat. Buku karangan Syekh Fahmi Zamzam pada tajuk peristiwa akhir zaman. Hadis 40 hadis tentang peristiwa akhir zaman. Dia akan cerita akan wujudnya orang anti hadis. Itu semua diceritakan oleh Rasulullah. Orang pegang pada Al-Quran saja, tidak pegang kepada hadis Nabi SAW. Lepas tu Islam akan kembali dagang. Islam tak boleh nak diwar-warkan. Islam itu menjadi satu benda agama yang dagang, seolah benda yang dibawa masuk. Macam mana pedagang-pedagang Islam, pedagang-pedagang Islam yang datang dulu sehingga wali-wali 9 yang datang sehingga boleh mengislamkan seluruh Indonesia, yang datang daripada Yaman, datang daripada Hadramaut, datang daripada India, datang bawa agama dalam keadaan berdagang. Demikianlah agama pada hari ini terpaksa didagangkan. Soalnya agama tu nak bawa, nak suruh orang agama kena pergi depan, pergi ke pintu pintu setiap orang Islam, soalnya kita jual agama kan. Begitu juga kata Rasulullah, rasuah, berleluasa dan juga kemewahan. Manusia, kata Rasulullah, di antara tanda akhir zaman akan berusaha bertunggu-tunggu untuk nak memperkemaskan rumah mereka. Rumah akan dibesarkan. Orang suka nak besarkan lagi, tambah lagi rumah tangga. Bukan kita kata salah, tapi itu tanda. Sebenarnya sebagai satu petanda, hari ini banyaknya perumahan bagi dulu tak ada. Perumahan satu, perumahan sini, Pak 1, Pak 2, Pak 3, taman ni, berbagai-bagai jenis perumahan yang kita telah nampak. Bukan kita salah bina rumah, tapi sebagai tanda kepada kita bahawasanya itu adalah merupakan tanda-tanda alamat-alamat qiyamah. Tak memberi salam kepada orang lain, kata Rasulullah. Tanda akhir zaman hari ini, orang tua dia tak akan beri salam kecuali hanya kepada orang yang kita kenal. Betul tak? Kalau kita tanya orang kita kenal je, kalau kita berjalan tak kenal, hanya tak beri salam. Jalan kepala berselisih bahu pun tak, orang Islam tak beri salam. Payah berat kita. Yang dikatakan afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kamu, kita tak mampu nak buat. Itu bukan kita kata salam tu memang hukumnya sunat. Salam hukumnya sunat je, bukan kita kata dosa beri salam. Tapi sebagai tanda, bila benda ni kita nampak sekarang ni dan berleluasa, kurangnya orang memberi salam sebagai satu tanda peringatan kepada kita bahawa ini adalah merupakan tanda qiyamah. Bahawa orang tidak akan lagi memberi salam kecuali kepada orang-orang yang hanya dia kenal. Wallahu a'lamu bissawab. Setakat tu yang termampu untuk kita kongsikan. Katanya kalau kita nak cerita peristiwa akhir zaman ni adalah peristiwa yang sangat panjang. Kita ambil buku-buku tentang peristiwa akhir zaman, kita muzakarah, kita mentonton di rumah kita, supaya dengan kita melihat, mendengar, membaca tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman, mengingatkan kita bahawasanya kita ini pada bila-bila masa saja akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita ambillah pesanan Nabi SAW dalam sebuah hadis. Dia kata orang yang hidup, kata Rasulullah, orang yang hidup daripada kalangan kamu di akhir zaman nanti, fasayara ikhtilafan kathira, maka dia akan melihat betapa banyaknya perselisihan. Dia akan melihat dalam dunia ini penuh dengan perselisihan. Mana poin kita nak ambil di akhir zaman? Memanglah benda itu benda yang pasti akan datang. Kata Rasulullah, perselisihan. Manusia ini kalau orang ni kata dia betul, orang ni kata dia betul, orang ni kata dia betul, maka kita sebagai umat Islam ambillah pesanan Nabi SAW. Dekat kata Rasulullah, man ya'ish minkum, orang yang hidup daripada kalangan kamu di akhir zaman nanti. Rasulullah cerita ke sahabat, maka fasayara
ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat banyaknya berlakunya perselisihan di kalangan umat. Maka kata Rasulullah SAW, maka pada kamu wajiblah kamu pada ketika itu untuk kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin, iaitu sunnah apa benda ni, ikutan perjalanan tariqah yang telah ditunjukkan oleh khalifah Islam, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, iaitu ulama mufassir mentafsirkan dengan makna al-mahdiyin ar-rasyidin al-mahdiyin addu 'alaiha bin nawajiz, iaitu peganglah dia dengan gigi gerham kamu, gigi sungguh-sungguh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang telah diberi hidayah, iaitu ulama menyatakan bahawa ini ialah tariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu pegangan tariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu yang dijumhurkan oleh ulama. Jumhur ulama, ittifaq ulama dunia menyatakan mereka dari segi fiqhnya mazhabul arba'ah, iaitu mazhab yang empat, dari segi akidahnya Asy'ariyah dan juga Abu Al-Maturidiyah, Abu Mansur Al-Maturidi, yang telah dipersetujui oleh jumhur ulama dunia, kecuali illa man syadda, kecuali orang yang bersendirian pada pendapat dia, ada pendapat itu sendiri, istihad sendiri. Tapi boleh dikatakan jumhur ulama kita ni akhir zaman pegang atas perjalanan ulama-ulama salafus salih yang terdahulu. Lazimul jamaah, kata Rasulullah, lazimlah dengan jemaah. Salah satu benda nak menyelamatkan kita di akhir zaman, kita sentiasa berada dalam kelompok yang lebih ramai, wa hum ahlus sunnah wal jamaah, mereka itu adalah ahlus sunnah wal jamaah, dan mendampingi ulama-ulama. Kata Rasulullah, nak selamat kan akhir zaman, lebih-lebih lagi orang awam nak selamat macam mana? Lazimul jamaah, lazimlah dengan jemaah. Imam Bukhari tafsirkan hadis ni, siapa jemaah tu? Wa hum ahlul ilm, mereka itu ialah kalangan orang-orang ahli ilmu, iaitu kalangan ulama-ulama. Ulama-ulama kita duduk hadir majlis-majlis ilmu, hadir atau muzakarah ilmu, maka membolehkan kita untuk terselamat daripada musibah di akhir zaman, fitnah-fitnah yang akan berlaku di akhir zaman. Sehingga Rasulullah SAW sendiri dia memberitahu bahawasanya tidak ada jaminan untuk sahabat sendiri. Sahabat pun bila dengar cerita akhir zaman ni, dia punya dahsyatnya, fitnahnya yang begitu hebat, sehingga sahabat kata, ya Rasulullah, tolong doa kepada kami supaya kami tak hidup dalam itu. Kata begitu sahabat. Orang yang dalam hadis kata, sahabat ni kalau dia letakkan neraka depan dia, maka iman dia dah tak turun, iman dia tak naik dah. Sebab apa? Dia dah terlalu sampai tahap maksima dah. Iman dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iman dia dengan apa yang diperkatakan oleh Rasulullah, dan iman dia dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Semua dah beriman, dah tetap. Itu pun dia khawatir. Khawatir al-asyara mubasyarah, 10 orang yang dijamin syurga tu pun khawatir lagi. Ya Rasulullah, tolong jangan hadirkan aku ketika saat Dajjal laknatullah alaihi turun. Sebab aku khawatir bahawa aku pun akan terkesan dengan Dajjal laknatullah alaihi. Sehingga dikatakan 70,000 ulama. Ulama tu 70,000 ulama akan berada di barisan pertama di belakang Dajjal laknatullah alaihi. Terkesan dengan da'yah, dengan apa yang dibawa oleh Dajjal. Itu ulama. Ulama usul, ulama-ulama yang buruk perangannya, dan ulama yang berkehendakkan kepada harta benda dunia akan berada di belakang Dajjal laknatullah alaihi. Allah Taala beri kesempatan kepada Dajjal untuk nak menguasai, seolah-olah syurga berada di tangannya, seolah-olah neraka berada di tangannya. Maka di antara pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk kita memperbanyakkan bacaan surah Al-Kahfi. Bila kita baca fadilat hadis Al-Kahfi, fadilat dalam hadis yang menyatakan tentang kelebihan membaca surah Al-Kahfi malam Jumaat adalah untuk di antaranya wa wuqiya min fitnatid dajjal, iaitu nak supaya dijauhkan daripada fitnah Dajjal laknatullah alaihi. Mudah-mudahan Allah SWT beri taufik insya-Allah untuk kita dapat kekuatan untuk melazimi beristiqamah dalam baca surah Al-Kahfi setiap malam Jumaat. Mudah-mudahan kita akan dilindungi, tak hidup zaman Dajjal, minta dengan Allah tak hidup zaman Dajjal pun, dan kalau hidup pun kita diselamatkan oleh Allah daripada fitnah Dajjal laknatullah alaihi. Jadi terakhirnya anak-anak mohon maaf kalau ada sebarang kesilapan, ada yang tidak sesuai untuk disebutkan dalam majlis ini. Minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan minta maaf dengan tuan-tuan, dan minta maaf juga dengan tuan rumah
sedekahkan Al-Fatihah kepada roh apa yang meninggal dunia tadi, yang tuan sedekahkan Al-Fatihah kepada dia dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in. Anna Allah tarasyakum rahmah wal maghfirah wa yasqikum al-jannah wa yufarrij 'ala al-muslimin wa yahtunana wa lakum bil husna fi khairin wa afiyah wa ila hadratin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم أصلح لنا، اللهم أصلح لنا، اللهم أصلح لنا وأصلح من في صلاحه صلاح العالمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانتين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.